Silakan. Tak ada, saya sebut sebab saya jawab tu. Apa tu Yang Berhormat Pucuk. Yang Berhormat Hang Tuah Jaya, silakan. Baik, terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak mulakan dengan merakamkan rasa duka cita saya kepada Speaker sebenarnya. Sebab di bawah peraturan mesyuarat 36 ini, seperti mana yang Speaker maklumkan, ianya first time kita buat. Kan? Dan kalau kita baca wording dia, 36-3, it shall be out of order to attempt to reconsider any specific question upon which the House has come to a conclusion during the current session, except upon a substantive motion. The key word here, dengan izin Tan Sri Speaker, ialah substantive motion. Saya tak nampak kenapa Speaker nak buka floodgate ini. Kerana itu, saya percaya perkataan substantive motion ini diletakkan, dan saya percaya kalau boleh kita buka Hansard, melihat balik apa tujuan peraturan ini digubal, tentunya untuk menghalang perkara-perkara seperti ini berlaku kerana kecuaian beberapa anggota parlimen dalam sidang yang lalu untuk hadir menjalankan tanggungjawab mereka membuat undian. Atas kecuaian itu, kita kena tanggung hari ini, buka floodgate. Lepas ini saya percaya kerana adanya presiden ini, sudah pasti akan jadi rujukan kepada speaker-speaker yang akan datang. Jadi saya, walaupun saya percaya Tan Speaker tidak berbahas, tapi saya yakin wujud juga kebijaksanaan untuk Speaker menjelaskan why, kenapa Speaker membuka ruang yang luas seperti ini. Apa yang substantifnya? Yes, apa yang substantif dan kenapa kecuaian ini kita dihukum, kita buka. Yang itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang Menteri Dalam Negeri, saya ucap terima kasihlah kerana beliau cuba bersungguh-sungguh meyakinkan kita bahawa undang-undang ini diperlukan, termasuk menggunakan perkataan maqasid syariah. Lepas ni Yang Berhormat Menteri saya bagi di buku Ibnu Ashur, jadi boleh kita bahas nantilah kan secara detail apa dia maqasid syariah, Ibnu Raisuni dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita tengok peruntukan artikel 5/4 ya. Seseorang itu ada jaminan dia apabila dia ditahan untuk dibawa ke magistrate dalam masa 24 jam. Dan magistrate mempunyai kuasa untuk memberikan riman sehingga 14 hari. Menteri, saya pernah duduk lokap beberapa kali. Waktu ditahan lokap, hari pertama tu memang dia biarkan je lah. Hari kedua, hari ketiga barulah nak buat siasatan. Maknanya apa? Tidak digunakan sepenuhnya masa itu untuk dilakukan siasatan. Saya nak ambil contoh misalnya, tadi Yang Berhormat Menteri sebut ini kes-kes jenayah sebagainya. Kita akui memang ada kes-kes yang begini yang tentunya mengancam keselamatan. Apakah tidak ada undang-undang? Ada. Saya misalnya membaca kenyataan Tan Sri Akil Sani, IGP sendiri, selepas daripada kita reject motion ini, di mana beliau menyatakan sebagai Ketua Polis Negara, PDRM to use other legal provisions after rejection of SOSMA subsection motion, says IGP. Jadi saya ingin tanya kepada Menteri Dalam Negeri, apakah ada penyelarasan peringkat kementerian dengan IGP? IGP kata yes, dah tak ada peruntukan ini, kita boleh guna undang-undang lain. Kenapa hari ini Menteri kena datang balik meyakinkan kita untuk meluluskan usul yang kita telah pun sama-sama batalkan, dan bila kita batalkan, Ketua Polis Negara sendiri menyatakan bahawa it's okay, kita ada undang-undang yang lain untuk mengawal keselamatan. Jadi yang ni saya percaya Menteri dah senyum, dia mungkin ada jawapan. Jadi saya harap perkara ini dapat dibangkitkan. Perkara yang seterusnya Menteri, saya nak ingatkan, mungkin saya percaya Menteri tak mudah lupa sebab dia ada special brand, ada semua. Yang lain ramainya mudah lupa. Apa yang berlaku pada ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin. Beliau ditahan anda SOSMA. Saya tak tahulah sama ada Maria ni pandai main pistol ke apa, saya tak tahulah. Saya ingat kayu pun dia tak kerti pegang. Jadi, come on lah Minister, janganlah macam itu. Kan? Kita tahu SOSMA ini disalahgunakan, telah pun disalahgunakan. Kan? Boleh betul, tapi telah pun disalahgunakan. Saya tak tahulah kalau ada rekod, kalau boleh dikongsi di dalam parlimen ini, apa kesalahan Maria Chin yang menyebabkan keganasan dalam negara ini, menyebabkan mewajarkan menggunakan tindakan SOSMA. Jadi perkara ini saya percaya Menteri, harus kita lihat secara totaliti. Usaha untuk mementeras jenayah ini, saya percaya tak ada ahli parlimen yang tak setuju. Semua setuju. Tapi apakah kita tak punya undang-undang? Kita ada undang-undang. Apakah kita tak ada kapasiti pasukan? Ada. Jadi perkara-perkara yang melebihi yang sepatutnya, saya percaya
Parlimen mesti ada keupayaan dan kewajaran untuk menyekat sebarang usaha untuk melakukan penyelewengan kuasa terutamanya oleh pihak yang berkuasa. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih.